Pergi jumpa, mana mak kau? Pergi rumah. Mak kau tak tahu anak kau ni dalam kau tengoklah kita ni, aku bawa belilah. Cat metalik gila punya bersinar. Kata. Kau tengoklah, fikir dah RM1. Nanti aku pergi kedai tengok berapa harga, aku cakap dengan kau. Kau nak bayar-bayarlah. Oh ya Allah. Tak nampak dah rasa tu kepunyaan Allah semua kan. Tak nampak dah. Dia dah waktu tu kan 15 minit tu dia dah rasa seolah-olah dia tak nampak dah. Allah tu tadi nak tengok sikit dia, bukan nyawa pun baru benda yang kau boleh cari ganti balik. Kau tak boleh nak olahkan. Belajarlah kenal diri, kenal Allah. Kesian kau punya perangai sekarang ni, perangai yang rugikan diri kau lah. Apa yang nak boleh tolong kau? Kau sendiri kena bawa. Cari ilmu kenal diri, kenal Allah. Baru kau boleh olahkan nanti kau nampak. Ini Allah nak test aku, ni bau sikit ni. Allah tak test terus nyawa kau dia cabut, dia bagi pandai Allah. Sayang dia dengan kau. Kalau dia tercabut nyawa lagi lah kau tak reda. Dia bagi sikit-sikit dulu kan. Baru beli selipar Adidas 100 lebih. Pergi masjid, dah taruh dah sana satu, sini satu. Assalamualaikum, sama doa main kusyuk je. Keluar tengok dua-dua hilang. Nyangak ni tahu je aku itu. Maknanya, tapi kalau dia keluar je, la haula wala. Cantik kau ya Allah. Kau susun cantik, kau nak bagi yang baru ya Allah. Dia boleh duduk situ kan. Dapat aku yang baru sekejap lagi ya Allah. Iya. Betul. Ada kawan tu, aku nak jual lah kasut Adidas ni, saiz aku tak sama lah. Kan dapat yang baru. Jangan fikirlah kena keluar duit, tapi yang pentingnya duit tu duit siapa yang ada pada kau. Ni nak olahkan supaya diri kau sentiasa bahagia dengan Allah. Apa pun dia bagi ujian kamu, benda tu semua cantik. Sakit ke dia bagi ke. Lebih-lebih kau kena waspada kalau dia bagi nikmat. Takut banyak yang gagal. Sedikit aja yang boleh duduk kalau kena nikmat dia. Tak? Tu. Gaji 1,000 tak apa lagi ya. Kena gaji dia bagi 20,000 terus, dah mula kau dah. Tak datanglah pengajian kenal diri. Apa kenal diri, kenal Allah ni? Aku dah boleh. Ya. Jangan. Jadi kita olahkan. Jadi bila datang apa-apa nanti, ujian berbentuk nikmat, ujian berbentuk kesakitan, ujian berbentuk kekurangan harta, ujian berbentuk rumah tangga, ujian berbentuk apa saja pun, kita akan sentiasa dengan Allah. Olahkan diri kita sebaik bahagia. Apa pun datang, kita utamakan. Tahu nikmat yang besar sekali. Ya Allah, nikmat yang banyak ni buat kata Nabi Sulaiman. Apa pun kekayaan satu dunia yang kau bagi ya Allah, ini tak menggembirakan aku. Kalau sekiranya engkau tidak, aku rasakan. Ini semua min fadlillah, ini semua daripada engkau. Engkaunya tu lebih. Dia olahkan gitu. Kekayaan ke, dia ambil kerajaan dia pun, dia jadi nelayan ke, beberapa bulan tu dia tak ada rasa tekanan. Kita baru pangkat sarjan, diturunkan korporal, dah kelang kabut, kita dah cari bomo. Cari ustaz buat solat nak ajat lah, dapatkan balik pangkat aku. Kelang kabut, satu kampung tahu. Dia dapat nikmat senyap. Gitu. Jadi olahkanlah. Kita, Allah yang tahu apa-apa. Semuanya Allah yang dia nak tengok betul tak kita boleh. Tapi kena belajar kenal diri, kenal Allah lah. Kalau dah tak kenal diri, kenal Allah, apa yang kita nak cakapkan? Keimanan kau dah tak ada. Allah nak uji ke? Allah kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Aku dah tentu aku uji orang yang beriman. Kalau kau tak kenal Allah, Allah tak mau uji. Habis orang kafir bukan ujian? Bukan. Orang kafir itu dia bayar kontan kat dunia ni. Dia bagi nikmat dia supaya bercapai azab sebenarnya. Biarlah dia kecapi kat dunia puas-puas, tapi nanti abadi dia kena. Jadi untuk orang kafir yang tak beriman kepada Allah, tak mau kenal diri, kenal Allah, itu bukan ujian kalau rumah dia terbakar ke apa ke, tu kan. Yang kita kata innalillahi wa inna ilaihi. Wahai John, ini ujian Allah John. Dia tak kenal diri, tak kenal Allah kan. Kau tak boleh cakap dia innalillahi wa inna ilaihi, rumah dia terbakar. Kau katalah ini azab Allah. Kan? Tapi kalau kau tak ubah juga, kau akan kekal nanti. Dia bagi tahu azab ni kat sini. Tu pun kira bagus lagi. Kalau kau tak sedar, kau kekal azab yang macam ni, kau kena. Ibarat gitulah.
Tapi kalau orang tu separuh iman, separuh tak. Islam dia Islam jenis Islam keturunan, itu pun bukan ujian, itu namanya teguran. Rumah dia terbakar juga, tapi yang satu tu teruk lah, tu orang kafir kan, tu azab dia bagi kat dunia supaya kat sana lagi kekal. Yang orang yang separuh iman, separuh tak, kejap iman, kejap tak, kejap kenal Allah, kejap tak, dia kejap belajar, kejap tak, kadang dia pelekeh, dia belajar mengenal diri, mengenal Allah ni kan. Dia kena sesuatu musibah, rumah terbakar, itu dinamakan tegur. Allah tegur. Tu Allah sayang lagi tu tegur. Janganlah. Belajarlah kenal diri, kenal Allah. Kan bagus lagi tu kan. Okeylah, cepatlah. Bila kita kena ujian ni, kita kena aku ni lah tak belajar kenal diri, kenal Allah lah ni. Tu dia. Tapi kalau orang tu dia kenal diri, kenal Allah, rumah dia terbakar, itu baru ujian. Baru boleh kita innalillahi wa inna ilaihi musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi. Itu untuk para Rasulullah, para nabi, para wali Allah, arif billah, kena diri kena Allah. Itu layaknya bila kena sesuatu ujian pun, apa pun yang timpa di dunia ni, itu semua Allah nak bagi uji dia supaya naik tingkatan. Ibaratnya macam dia dah belajar rajin-rajin nak ambil SPM ni, dia tingkatan 3 dah masuk tingkatan 4, tingkatan 5, jadi dia kena belajar untuk ambil SPM. Jadi dia belajar, kertas ujian SPM pun sampai, dia pun ambil. Itu ujian tak? Tapi kalau dia tak belajar tingkatan 3, dia tak belajar ke tingkatan 5, tak, dia tak belajar, boleh ke dia ambil ujian? Boleh tak? Jadi Allah pun tak nak bagi, sebab Allah tahu kalau bagi memang garanti fail punya, betul? Jadi engkau tu kalau nak ujian Allah, kena betul-betul dengan kenal diri, kenal Allah baru. Itu kena faham ni. Ni saya jelaskan supaya kita faham, jangan salah faham. Maknanya dalam kehidupan kita, kita ni peringkat diuji oleh Allah. Uji tu bukan beban. Uji tu naik taraf oleh Allah. Nak nambah lagi gift kita kat handphone kita. Nak nampakkan Lailatul Qadar kepada kita. Itu bagi orang yang kenal diri, kenal Allah, dia kena ujian. Itu bukan Allah. Tapi kalau orang ni tak belajar kenal diri, kenal Allah, tapi dia beribadah, itu teguran Allah untuk supaya belajarlah kenal diri, kenal Allah. Kalau satu lagi ni lagi teruk, dia bagi azab tu memang azab yang supaya kau tak faham lagi, sana yang kekal. Tu untuk orang yang langsung tak ada terfikir nak belajar kenal diri, kenal Allah. Dia tutup pintu hati dia. Itu kalau kena musibah dengan dia semua tu, kita tak boleh cakap innalillah, tak boleh. Kita kena tak bagi tahu dia ke obalah. Sebab orang begini dia takkan bersandar kepada ujian Allah, dia takkan kata gitu. Orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, dia kata apa? Biasalah ni fenomena alam, dia kata. Dia tak kaitkan kepada Allah, dia akan kaitkan, dia kata alah ni lintas ni, wire lintas ni, dia nampak tu, dia tak ada olahkan apa, dia terbakar ni biasalah, kau tu lah ambil karen banyak sangat. Tu hari ambil banyak lebih banyak karen pun tak meletup kan. Dia tak dia tak alihkan kepada Allah Ta'ala, dia alihkan kalau situ je, seolah-olah ni terjadi wire pintar ni, dia tak nampak langsung Allah ambil bagian. Padahal 100% Allah yang ambil bagian dalam tu. Wa huwa bi kulli syai'in qadir. Cakap kau main wa huwa bi kulli syai'in, tapi boleh jadi satu kita sandar ni wahyu pintar. Boleh cakap tu, tapi kesudahan macam mana pun tetap Allah juga yang nak bagi mesej. Ada mesej yang Allah nak bagi. Skrip-skrip Allah tu akan terjadi. Sebelum tu terjadi tadi wahyu pintar, Allah dah tahu dulu. Pengetahuan Allah ni, semua yang ada tu bikulli syai'in semuanya adalah di bawah ilmu Allah. Itu susah ni kalau orang tak mengaji kenal diri, kenal Allah ni. Kita cakap macam mana pun dia takkan, dia menutupi juga kekuasaan Allah. Dia tetap kata lain daripada bahayanya, tak bahaya kan. Dia alhamdulillah, kita pendengar-pendengar semua bersyukur kita pada Allah. Kita dapat ilmu, kalimat-kalimat yang dapat kita dengar ni tadi, kalimat-kalimat Rabbi, kalimat-kalimat yang sempurna, yang tak ada lagi was-was. Beruntung kita siapa yang dengar ni,
Tak kira orang Islam ke, Yahudi ke, manusia asal manusia, dia sucikan diri betul-betul nakkan Allah, dia akan dapat. Bahagialah dia. Ya. Jadi sekian jumpa kita. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, atas hasil bercakap kadang-kadang ada rasa kedian, saya minta maaf. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Wan nak tanya sikit apa, sambung pengalaman Roman?